Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada malam yang berbahagia ini kita dihimpunkan dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan didudukkan dalam majlis ilmu untuk kita sambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang bermaksud permulaan jalan hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 160, fasal yang keempat, adab dengan ibu bapa. Pada pengajian yang lepas kita sentuh berkenaan adab-adab seorang guru dan adab murid ya. Hari ini kita masuk adab-adab dengan ibu bapa. Pada adab seorang anak terhadap ibu bapa ialah yang pertama, hendaklah dia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapanya. Ikut perkataan maksudnya mentaati mereka untuk berbakti kepada mereka dalam hal yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikut perintah mereka dalam hal yang bukan maksiat. Adapun mereka suruh kepada melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati. Hendaklah berdiri ketika ibu bapanya berdiri kerana menghormatinya. Berdiri apabila ibu bapa itu ingin pergi ke suatu tempat. Ini lebih-lebih lagi orang yang duduk asing dengan ibu bapa, dan apabila berjumpa sekali-sekala, maka demikian penghormatan yang diberikan kepada ibu bapanya. Adapun jika duduk sekali, kadang-kadang ibu bapa itu duduk diri, dia tidak semestinya anak itu turut berdiri, kerana dah memang duduk serumah ya. Tetapi jika anak itu tetap ingin berdiri, tidak menjadi masalah.
Apabila ibu bapanya berdiri nak pergi dapur, dia pun berdiri sebagai menghormati, tak ada masalah kalau dia mampu untuk melakukan yang sedemikian. Yang ketiga, hendaklah dia menjunjung segala perintah keduanya. Apa yang diminta untuk dilakukan oleh ibu bapanya, dia cuba untuk laksanakan dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan dan bukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia berjalan di hadapan keduanya, maksudnya jangan mendahului keduanya dalam berjalan. Yang berikutnya, jangan mengangkat suara lebih tinggi daripada suara keduanya. Jangan menengking mereka, jangan menghardik mereka. Apabila tidak berpuas hati dalam suatu masalah dengan mereka, sekali-kali jangan meninggi suara kepada mereka. Ini ajaran Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Hendaklah kamu bergaul dengan ibu bapa kamu dengan pergaulan yang baik, walaupun mereka syirik, dan jangan mengatakan sekalipun kepada mereka. Dalam bahasa Arab, jangan berkata kepada mereka. Dalam bahasa Arab, ini dia simbol kepada serendah-rendah perkataan yang membentak, yang membantah. Begitu. Begitu. Jadi yang serendah-rendah pun dilarang oleh Al-Quran untuk ianya diungkapkan kepada ibu bapa. Ini kan lagi perkataan-perkataan bentakan yang lebih tinggi, yang lebih biadab, yang lebih kurang ajar. Terlebih lagi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau serendah-rendah perkataan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu berkata kepada mereka, dan jangan kamu menghardik mereka. Wala tanharhuma. Kadang-kadang ada anak-anak yang hardik ibu bapa macam dia hardik anak-anak budak-budak kecil. Ini derhaka. Anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa adalah orang yang rugi, orang yang mendapat kecelakaan yang besar dalam hidup dia. Dia hilang keberkatan hidup dia. Kerana ibu bapa Allah Ta'ala takdirkan untuk menjadi asbab kelahirannya di dunia, asbab lahirnya di dunia ini. Maka Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa, walaupun mereka adalah orang kafir, walaupun orang musyrik, walaupun penyembah berhala, walaupun mereka bukan Islam, walaupun mereka pemaksiat, walaupun mereka pendosa. Bayangkan Quran kata walaupun mereka kafir pun tetap kena menggauli mereka dengan pergaulan yang baik, kena berbakti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah berdamping dengan mereka dengan perdampingan yang baik di dunia ini dengan ma'ruf, walaupun mereka kafir. Kalau kafir pun kena berbakti kepada mereka. Ini kan lagi orang Islam yang hanya merupakan pendosa dan pemaksiat. Orang kafir lebih teruk daripada pemaksiat yang Islam. Lebih-lebih lagi kena berbakti kepada mereka. Jadi bab ucapan terhadap ibu bapa kena jaga, sebab perkataan boleh mengguris hati mereka. Cara anak-anak mengungkapkan kalimah, ianya boleh mencalarkan perasaan ibu bapa. Jadi tugas anak-anak kena jaga hati ibu bapa mereka. Walaupun ibu bapa mereka banyak ragam dan karenah, tetapi jangan hancurkan hati mereka.
Yang berikutnya, hendaklah dia memperkenankan panggilan keduanya. Apabila mereka panggil, maka hendaklah menyahutnya dengan baik, ya. Jangan buat ya. Panggil lagi, buat diam senyap. Ini biadab kepada ibu bapa. Yang ketujuh, hendaklah sentiasa menuntut keredaan kedua-duanya, ya. Minta restu kedua-duanya dalam kerja buat kita, ya. Mudah-mudahan dengan restu mereka, apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga minta reda mereka, minta Allah mereka maafkan kita salah silap kita, minta mereka reda kita sebagai anak dia, ya. Lepas pandang kalau kita ada kesilapan pada dia, kita minta maaf kalau ada salah silap kita pada dia. Ini maksud menuntut keredaan ibu bapa. Jangan biarkan mereka meredam jiwa mereka disebabkan angkara kita. Jangan mereka berendam air mata kerana angkara kita. Jangan mereka menyimpan dalam, ya, disebabkan perbuatan kita, disebabkan tindak tanduk kita, ya. Jadi tuntut keredaan mereka. Dan ini adalah ujian. Ibu bapa adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, antara salah satu bentuk ujian di dunia ini, ya. Yang mana manusia tidak ada pilihan untuk memilih siapa ibu bapanya, kerana Allah yang memilih secara mutlak tanpa memberi sedikit pun pilihan kepada manusia untuk memilih siapa yang sepatutnya jadi ibu bapa dia. Allah langsung tak beri campur tangan kepada manusia untuk memilih siapa ibu bapanya, ya. Adapun kawan-kawan kita, Allah Ta'ala masih bagi pilihan kepada kita, ya. Walaupun ketetapan itu sebenarnya pilihan mutlak Allah, tetapi Allah berikan campur tangan kepada manusia, yakni manusia diberikan pilihan untuk pilih siapa nak jadi kawan-kawan dia, siapa nak jadi rakan-rakan dia, siapa nak jadi teman-teman dia, grup mana kita nak masuk, grup mana kita tak nak masuk, tim mana kita nak masuk, tim mana kita tak nak kamcing, ya. Sahabat yang mana yang kita nak ngam dengan dia, mana yang kita tak nak ngam. Kita ada pilihan, boleh pilih. Ingat tak waktu kita belajar asrama dulu, sekolah, kata belajar asrama pun tak duduk hostel, sekolah. Berapa ramai yang manusia kat sekolah. Kita ada tim kita sendiri, ya. Apa nama tim kita? Ingat tak? Apa nama kumpulan kita? Saya dulu ada kumpulan tim, tapi tim ni kita skema sikit. Tim orang belajar, ya. Nama tim ni tim fiqah. Nama tim ni tim fiqah. Saya yang bagi nama fiqah, sebab kami terdiri daripada 5 orang. Memang kamcing ke mana-mana macam belangkas, 5 orang. Dulu kan saya sekolah kebangsaan, sebelum saya ceburkan diri dalam belajar agama ni, saya belajar kebangsaan sampai tingkatan 5. Tapi sepanjang sekolah menengah ni saya lebih skema lah. Saya rasa masuk tingkatan 1 ni saya rasa dah tinggalkan alam sekolah rendah, yang saya rasa saya dah tak boleh main-main lagi. Sebab tingkatan 1 ni nanti saya fikir nanti sekejap je dah tingkatan 5 nanti nak ambil SPM. Jadi saya nak excellent lah. Saya nak excellent dalam akademik ni. Saya tak nak kecewa lah, nak buat betul-betul. Sebab waktu sekolah rendah memang saya dah main-main dah. Sampai UPSR saya main-main. Esok sebulan nak UPSR, ayah kata belajar lah. Nak belajar apa? Tak pandai nak belajar. Baca buku, tak pandai baca buku. Lagi seminggu nak UPSR,
Orang tu kata baca buku, duk main lagi. Macam mana baca, macam mana? Tak tahu, tak reti nak baca buku. Esok nak UPSR, bacalah bilik apa-apa, tak reti. Memang tak reti belajar. Memang blur. Sekolah rendah ni hidup dengan blur. Okay. Lelaki memang gitu, dia late blooming. Blur-blur je gitu. Kabur-kabur, ikut flow je. Tapi bila saya masuk tingkatan 1 ni, rasa macam pakai seluar pun seluar hijau gitu. Kita ni lain dah ni. Ni tahap lain dah ni. Ni bukan kita pun orang junior ni. Kita dah orang senior dah, menengah secondary school. Sungguh. Jadi saya ada harapan kawan-kawan baik lah, kawan-kawan baik yang memang satu misi yang kaki belajar. Semua suka latih tubi, matematik, suka belajar. Nama kumpulan ni 5 orang. Fiqh tu 5 huruf. F Fazlidan, A Amli, K Khairul, nama dia K Khairul Anwar, sekali lagi Fiqh, F tadi Fazlidan, I Iqbal, K Khairul, A Amli, H Haris. Ini Fiqh. Semoga Allah berkati mereka semua tu di mana saja mereka berada. Semua dah berumah tangga, ya. Tapi ni dah dulu. Memang kawan-kawan baik. Ni tim. Semua orang tahu kalau ada KA, ada Khairul, ada Iqbal kat situ. Ada Fazlidan, ada di situ Iqbal. Belajar sekali, sekejap pergi rumah sana, sekejap rumah saya, sekejap rumah Amni, sekejap rumah Fazlidan. Begitulah kami. Tim ngam. Macam itulah. Kita ada pilihan. Banyak lagi kawan-kawan sekolah kat lain, tapi ini pilihan kita boleh pilih. Isteri pun kita boleh pilih sebenarnya. Isteri kita masih boleh pilih lagi. Allah masih bagi pilihan pada kita. Pilih perempuan yang terbaik, pilih pasangan yang terbaik masing-masing. Tapi mak bapak ni tak ada pilihan. Adik-beradik tak ada pilihan. Pakcik makcik kita tak ada pilihan. Semua yang tak ada pilihan ni, semua Allah Ta'ala suruh jaga perhubungan dengan lebih lagi. Sebab Allah tahu untuk nak jaga hubungan dengan manusia yang kamu tidak ada pilihan untuk memilihnya adalah lebih sukar. Kita ni, kalau kita tak ngam dengan kawan-kawan, kita terus tak kawan dengan dia dah. Kita tak team dengan dia dah. Kita team dengan orang yang kita kamcing, kita ngam. Kita ada pilihan dah. Kita dah tak padu dah dengan dia. Tapi mak bapak ni, macam mana pun dia, hidup mati kita adalah dia darah daging kita. Ibu bapa kita, adik-beradik kita, sepupu-sepupu kita, pakcik makcik kita, sebelah ayah, sebelah ibu, ni semua silaturahim. Dipanggil silaturahim. Perkataan silaturahim ni jangan tersalah sangka, jangan ingat semua orang manusia silaturahim, ya. Silaturahim ni memang ia berkaitan dengan kerabat kekeluargaan. Adapun yang bukan kerabat keluarga dipanggil sebagai ikhwah Islamiah, persaudaraan dalam Islam. Lain. Ikramul muslimin, ikhwah Islamiah, itu kan kawan. Jadi silaturahim ni kena faham, ia berkaitan dengan kaum kerabat yang ada kekeluargaan, yang ada kaitan darah, ada lebih kuat daripada ikatan perkahwinan. Tapi ikatan perkahwinan dan ikatan darah dua-duanya termasuk silaturahim, ya. Tapi yang ada ikatan darah lebih lagi. Yang ni kita tak boleh putus. Bab kata pepatah Melayu, air dicincang tak akan putus. Adik-beradik kita, sejauh mana pun kita bergaduh dengan mereka, siapa yang boleh cincang perhubungan biologi kita dengan dia? Allah yang ikat. Allah yang tentukan keterkaitan biologi, keterkaitan DNA, keterkaitan darah, keterkaitan genetik.
Allah yang ikat, dan kita tidak ada pilihan langsung. Suatu hubungan yang Allah ikat langsung, Allah tak bagi pilihan kepada sesiapa. Allah kata lebih kamu kena jaga yang itu. Jadi untuk menjaga silaturahim adalah lebih penting, lebih utama kepada ikhwah Islamiah. Tak ada orang kata saya belanja kawan-kawan ni silaturahim. Dia tersilap, itu ikhwah Islamiah. Silaturahim kalau dia bantu saudara mara dia yang ada ikatan kekeluargaan, adik-beradik. Ni ujian, saya kata sekali lagi, ujian bagi manusia. Allah, siapa yang Allah pilih untuk kita, dia ujian yang Allah Ta'ala letakkan. Allah nak tengok sejauh mana manusia taat kepada Allah. Okay, Allah kata aku pilih, okay, ini ibu bapa kamu, dan aku setkan dia ni, ragam dia macam ni, kerenah dia macam ni, perangai dia macam ni, tabiat dia macam ni, sebagai ujian kamu pada manusia sejauh mana kamu taat perintah aku untuk berbakti kepada kedua ibu bapamu. Itu takdir Allah. Tak ada siapa boleh petikai kenapalah aku dilahirkan dengan mak bapak yang macam ni, kenapa aku tak jadi anak orang lain. Tak boleh. Manusia tidak boleh berbalah dengan Allah SWT dalam hal ini. Sekali Allah Ta'ala dah tentukan daripada rahim mana dia lahir, daripada genetik mana, tulang sulbi mana dia lahir, itulah ibu bapa dia. Dan itu ujian untuk manusia, baik ibu bapa dan juga adik-beradik yang memang tak ada pilihan. Kenapa aku jadi adik dia ni? Apa bagus aku jadi adik orang lain? Kenapa aku jadi abang dia ni? Menyesal aku jadi abang dia. Ya. Tak boleh. Sejauh mana pun kita tak ngaku adik kita tu adik kita, dia tetap adik kita. Sejauh mana kita tak nak ngaku kakak kita itu kakak kita, dia tetap kakak kita. Sejauh mana kita tak nak ngaku abang kita itu abang kita, dia tetap abang kita. Sebab yang ikat itu Allah Ta'ala. Ya. Jadi untuk berbakti pada saudara mara, adik-beradik, dia ujian yang lebih besar daripada orang lain, kerana orang luar sana lebih mudah untuk menghargai jasa kita. Kita tolong adik-beradik, kadang terima kasih pun tidak. Kadang-kadang dah tolong dia, dia buat kita balik. Kita dah bantu dia, dia tikam kita daripada belakang. Ini memang part and parcel dalam ujian yang adik-beradik dengan saudara mara. Ya. Maka manusia kena banyak bersabar. Kita tidak lihat mereka berterima kasih ataupun kenang ataupun tidak jasa kita. Kita lihat ada perintah Allah di sebalik itu untuk kita jaga, iaitu memelihara hubungan silaturahim dengan mereka. Walaupun tak ada thank you daripada mereka, walaupun mereka begini dan begitu, tapi silaturahim itu kita kena sentiasa basahkan, iaitu tidak boleh dibiarkan kering. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ada anak saudara. Pada suatu hari, anak Sayyidina Abu Bakar bernama Sayyidina Aisyah telah difitnah oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik Madinah ni orang yang pura-pura Islam, bukan Islam, berpura-pura Islam. Munafik zaman Rasulullah tak sama dengan munafik zaman sekarang. Munafik zaman sekarang masih Islam, tapi perangai orang munafik. Tapi munafik yang zaman Rasulullah tu memang betul-betul pure munafik, iaitu orang yang berpura-pura Islam. Perangai mereka suka menipu, membohong, mengkhianat, membelut, memukiri janji, fitnah. Itu memang perangai orang munafik zaman Rasulullah. Sebab tu dalam keilmuan Islam kita belajar munafik ni dua bahagian. Satu munafik i'tiqadi, iaitu munafik zaman Rasulullah, memang i'tikad mereka dah memang bukan i'tikad Islam. Ya. Nifak mereka nifak yang asli, pura-pura Islam, imposter. Ya. Yang kedua dipanggil munafik amali, iaitu amalan mereka gaya munafik, tapi orang Islam, tapi amalan mereka membohong, menipu, membelut, mengkhianat, memukiri janji.
Itu semua perang-perang yang munafik. Tapi zaman Rasulullah ni munafik, mereka dah sebarkan fitnah bahawa Sayyidatina Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan isteri Rasulullah SAW, telah melakukan perbuatan yang keji dengan seorang lelaki sahabat Nabi bernama Safwan radhiyallahu anhu, Sayyidina Safwan. Jadi berita ni berita yang berat, tuan-tuan. Anak Sayyidina Abu Bakar sendiri dan isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah, dituduh dan difitnah dengan melakukan perbuatan tak senonoh. Ini berat. Ini berat. Kita baca kalau kisah ni panggil Qissatul Ifk. Dalam keilmuan Islam panggil kisah Al-Ifk, kisah pembohongan besar terhadap Siti Aisyah. Sebulan lebih Siti Aisyah berendam air mata memohon kepada Allah agar Allah SWT bebaskan beliau daripada tuduhan ini. Ya. Dan ketika propaganda itu tersebar di kalangan orang-orang Madinah oleh orang munafik, ada sebahagian umat Islam yang terpengaruh dengan mereka. Sebahagian, antaranya anak saudara Sayyidina Abu Bakar sendiri bernama Mishtah. Mishtah ni daripada kecil dia anak yatim, dan dia memang perbelanjaan dia ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar sejak daripada kecil lagi. Dah macam anak angkat Sayyidina Abu Bakar dah Mishtah ni. Memang dia disara oleh Sayyidina Abu Bakar selama ni, sampai ketika itu masih disara oleh Sayyidina Abu Bakar. Wang perbelanjaan dia ditanggung penuh oleh Sayyidina Abu Bakar daripada kecil, sebab dia daripada kecil anak yatim, Sayyidina Abu Bakar jaga. Tapi bila dah besar, tiba-tiba bila orang munafik buat fitnah terhadap anak Sayyidina Abu Bakar sendiri, Mishtah terpengaruh bersekali dalam menyebarkan propaganda tersebut. Marah tak marah, tuan-tuan? Orang yang dah kita berjasa pada dia, selama ni kita duk pera dia, bukan orang lain dah. Pakcik sendiri dan Sayyidah Aisyah tu sepupu dia sendiri. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata tergamak dia ni. Mulai daripada hari ni dia bersumpah untuk menghentikan perbelanjaan kepada Mishtah. No more. Enough is enough. Khalas. Tak ada lagi wang perbelanjaan akan dihantar untuk menyara orang yang terpengaruh dengan propaganda orang-orang munafik yang nak memang buruk-burukkan orang Islam. Hal itu didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumpah Sayyidina Abu Bakar menghentikan perbelanjaan. Rasulullah panggil Sayyidina Abu Bakar datang menghadap. Wahai Abu Bakar, apa yang aku dengar tentang sumpah kamu terhadap Mishtah? Dan Sayyidina Abu Bakar ceritakan kepada Rasulullah bagaimana apa yang diperlakukan oleh Mishtah, menjadi orang yang tukang viralkan lagi. Senyap-senyap sudah benda tak tahu tentang kebenaran, senyap-senyap sudah nak jadi tukang viral. Ini bahaya, tukang viral. Saya Rasulullah SAW mengatakan ianya sepatutnya tidak sampai begitu, wahai Abu Bakar. Ya, aku pun tempias, ini isteri aku. Rasulullah ni orang nombor satu Madinah. Siti Aisyah, First Lady of Madinah. Benda ni besar, bukan benda kecil. Bukan benda kecil. Sayyidah Aisyah bukan orang kecil-kecil. First Lady of Madinah. Rasulullah bukan saja First Man of Madinah, baginda adalah First Man of Universe. Besar benda ni. Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kata aku pun terkena benda-benda ni, aku pun terkena. Sebab Rasulullah sendiri duduk di masjid, tak duduk dalam, tak masuk rumah Sayyidatina Aisyah selama sebulan lebih, tunggu keputusan daripada Allah SWT berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah. Dan Rasulullah kata aku tidak ingin menjatuhkan apa-apa
keputusan berkenaan dengan hal ini. Aku menunggu keputusan daripada Allah. Hanya saja keputusan Allah itu datang lepas sebulan dalam bentuk ayat Quran dalam surah An-Nur yang membebaskan Siti Aisyah daripada tuduhan tersebut. Siti Aisyah ketika turun ayat tersebut menangis kepada Allah. Aku tak sangka pembebasan aku dijadikan ayat Quran yang dibaca oleh umat Islam sampai hari kiamat. Aku lebih bergembira dengan hal itu. Ya, aku mengharapkan Allah menghantar berita kepada Rasulullah tentang pembebasan aku, tapi aku tidak menjangka ia dalam bentuk ayat Quran. Ya, 2 page atau 3 page dalam surah An-Nur cerita tentang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan orang-orang yang melemparkan fitnah terhadap beliau. Seronok Sayyidina Aisyah kata, ayat-ayat ni tentang aku. Rasulullah SAW mengatakan, Sayyid Abu Bakar, sambung balik saraan kamu kepada Mistah. Tapi aku sudah bersumpah ya Rasulullah, bayar denda untuk gugurkan sumpah tersebut. Dia boleh bayar kafarah. Kita kalau ada sumpah, untuk nak gugurkan sumpah tersebut, kita kena bayar kafarah. Kamu bayar kafarah untuk patahkan sumpah tersebut supaya kamu boleh teruskan saraan kamu kepada Mistah. Wahai Abu Bakar, aku tahu apa yang menimpa dirimu dan keluargamu. Keluarga Sayyidah Aisyah semua dalam keadaan yang sepanjang tempoh itu mereka dalam keadaan yang sangat down. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling utama, dan ini adalah anaknya sendiri. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar, silaturrahim itu lebih besar daripada apa yang ingin kamu lakukan. Gugurkan sumpahmu itu wahai Abu Bakar. Gugurkan sumpahmu, teruskan perbelanjaanmu agar terus terbasah silaturrahim antara kamu dengan Mistah. Kalau orang yang ikut emosi, kalaulah Rasulullah tu ikut emosi, kata memang bagus, Abu Bakar biar padan muka dia, biar padan muka Mistah, kan? Kalau orang dah berdendam, berdengki. Tapi Rasulullah mengajarkan adab dan akhlak yang mulia kepada kita semua, mengajarkan sesuatu yang tinggi dan hebat kepada kita semua untuk kita ambil pelajaran. No matter what's happening around between us and our siblings, dengan kita punya saudara mara, tetapi jangan putuskan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Sepupu saya ni pinjam duit, tak bayar, songlap saya. Ya, yang tu kita kena berjaga-jaga. Apa yang dia dah telah buat kita kena berjaga-jaga. Tetapi hal yang dapat memutuskan silaturahim, yang menunjukkan kebencian dan dendam antara kita dengan dia, yang itu perlu dihapuskan. Hubungan perlu dijaga. Ya. Adik-beradik yang rebut harta pusaka, okey, itu nanti kita bicara kat peguam. Itu bicara peguam, nanti kita bicara yang lain. Tapi untuk tidak bertegur siapa, itu tak sepatutnya berlaku. Ya, sebab sedangkan lidah lagi tergigit, memang adik-beradik memang ada gaduh harta pusaka dan sebagainya. Tetapi jangan libatkan hubungan silaturahim. Benda dunia ni jangan libatkan benda akhirat. Silaturahim ni laknat Allah. Quran bagi tahu 2 tempat laknat Allah ke atas orang yang putuskan silaturahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, kalau begitulah silaturahim, tingkatan silaturahim yang tertinggi adalah ibu bapa. Silaturahim ni pun dia ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama sekali adalah ibu bapa, kedua adik-beradik kita, ketiga pakcik dan makcik kita, belah ayah dan ibu. Peringkat yang berikutnya adalah sepupu-sepupu kita. Peringkat yang berikutnya adalah sepupu-sepupu mak ayah kita. Ya, peringkat berikutnya adalah 2 pupu kita. Ialah anak-anak kepada sepupu mak ayah kita adalah 2 pupu kita. Mereka pun masih ahli keluarga kita lagi. Ya. Biasanya kalau orang kampung ni, 2 pupu pun masih rapat lagi. Ya. 2 pupu, 3 pupu ni masih rapat lagi. Tapi kalau orang bandar ataupun orang yang dah tak reti nak hubung silaturahim, sepupu, first cousin pun tak kenal. First cousin pun tak kenal.
Ini kan lagi second cousin, third cousin. Baik, hendaklah bersikap tawaduk kepada keduanya. Jangan kita act dengan ibu bapa kita. Apa yang kita kecapi, apa yang kita raih dalam hidup kita, apa yang kita berjaya, apa yang kita capai dalam kehidupan kita, semua keberkatan mereka. Tanpa mereka, pertama sekali kita tak akan lahir pun di dunia ni. Dan tanpa didikan mereka, siapalah kita? Maka seorang anak tu jangan rasa dia lebih hebat daripada mak bapak dia. Kami sering mendengar ustaz-ustaz kami yang ayah-ayah mereka pun alim ulama juga. Anak beranak alim ulama. Jadi seorang anak tu bila dia jadi lebih alim daripada mak ayah dia sendiri pun, dia tak boleh merasa diri dia lebih alim. Seorang anak tu walaupun dia lebih hebat, lebih alim daripada ayah dia, tapi dalam hati anak dia tu tak boleh merasa aku lebih alim daripada bapa aku. Walaupun hakikatnya memang terselahlah kealiman anak dia tu lebih hebat daripada ayah dia. Tapi attitude yang perlu ada di dalam jiwa seorang anak tu, dia jangan merasa lebih hebat daripada mak bapak dia. Ini orang yang bersikap tawaduk kepada kedua ibu bapanya. Yang kesembilan, jangan menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya, dan jangan pula menyebut sebarang perkhidmatan bagi keduanya. Yang ini jangan mengungkit-ungkit. Saya dah tolong ni, saya dah buat ni, saya dah bantu ni, saya banyak buat ni. Kalau mak ayah ungkit tak apa. Mak ayah ungkit tak apa. Tapi anak-anak tak boleh mengungkit kepada kedua ibu bapa. Sebab apa mak ayah boleh ungkit, anak tak boleh ungkit? Sebab jasa ibu bapa ni Allah sendiri yang ungkit dalam Quran. Allah sendiri yang ungkit. Kalau mak bapak kita tak pernah ungkit jasa mereka kepada kita, Al-Quran Allah sendiri ungkit tentang apa yang mak bapak kita dah buat pada kita. Penuh ayat Quran. Lebih-lebih lagi ibu, lebih-lebih lagi jasa ibu diperincikan dengan perincian. Sampai berapa bulan mengandung, berapa bulan menyusu, berapa tahun menyusu, terperinci. Bacalah surah Luqman, bacalah surah Isra, terperinci. Lagi satu, ibu ayah kalau mengungkit, ini adalah supaya anak-anaknya tidak menjadi anak yang derhaka. Sebab tu ulama kata, ibu bapa kalau mengungkit tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau anak nak mengungkit-ungkit jasanya, perkhidmatannya, khidmatnya, bantuannya, pertolongannya, hulurannya kepada ibu bapanya. Ini tak patut berlaku. Kalau mak bapak mengungkit tidak mengapa, untuk mengajar anaknya yang dah terlupa daratan, dah terlupa jasa mak bapak. Mak bapak tak apa mengungkit, mak susah payah mengandungkan kau, susah payah melahirkan kau. Bapak kata aku susah payah cari rezeki, besarkan kau. Ini semua yang Allah sendiri memang singgung dalam Quran. Ini semua Allah singgung, Allah ungkit dalam Quran. Kalau mak bapak tak pernah ungkit, mak kita tak pernah kata aku susah payah mengandungkan kau, Allah sendiri bagi tahu dalam Quran. Jadi ulama kata tidak menjadi masalah kalau ibu bapa yang mengungkit. Yang masalah kalau anak mengungkit kepada kedua ibu bapa. Ini problem besar. Ini problem. Yang ke-10, jangan melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Kita tak boleh rasa pandang ibu bapa kita lebih mulia daripada dia, kita lebih hebat daripada dia, kita lebih tinggi kedudukan daripada dia. Ini orang yang tidak ada sikap tawaduk kalau dia merasa diri dia lebih mulia daripada ibu bapa dia. Jangan memasamkan muka di hadapan keduanya. Jangan bermasam muka. Ibu bapa kita buat kita macam mana pun, ya kita ada emosi,
Tapi emosi kita itu, dia tak boleh samakan antara kita dengan ibu bapa dengan orang lain. Dengan orang lain mungkin kita payah nak kontrol, tepatnya dah termasam muka juga dengan orang-orang yang buat kita. Tapi itu pun dalam Islam ajar untuk bermanis muka juga dengan semua orang, bukan saja dengan ibu bapa, dengan semua orang. Memang al-bashashah, sebahagian daripada kesempurnaan iman itu adalah dengan sentiasa bermanis muka kepada kawan dan lawan. Ini kan lagi ibu bapa. Rasulullah ni sentiasa terukir senyuman di wajahnya kepada orang yang menyokongnya ataupun yang memusuhinya, yang membencinya, yang melawannya, yang menentangnya. Sentiasa bermanis muka, basyashah fil wajhi. Rasulullah kata, siapa yang sentiasa bermanis muka kepada orang, baik kawan dan lawan, itu semua pahala sedekah untuk dirinya. Ini memang anjuran dalam agama kita untuk bermanis muka dengan semua. Jumpa orang yang tohmah kita, senyum. Rasulullah jumpa orang yang keji dia, hina dia, campak dia, Rasulullah tetap senyum pada dia, tetap bermanis muka. Ini memang keindahan Islam. Ini memang antara keindahan Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ini kan lagi ibu bapa. Memang orang yang bermasam muka ni, memang anak ni kurang ajar lah, kurang ajar. Dengan ibu bapa sendiri pun nak bermasam muka, dia tak kenal beza antara ibu bapa dengan orang lain. Agaknya dia dah tak biasa bermasam muka dengan orang lain. Jadi dengan ibu bapa pun dia layan sama. Macam mana dia layan orang lain, macam tu dia layan ibu bapa dia. Tak boleh. Macam mana cara kita layan ibu bapa kita, tak boleh sama macam kita layan anak-anak kita, layan kawan-kawan kita, layan budak-budak. Tak boleh. Ini masalah orang yang ada pemikiran barat. Dia kata semua orang sama. Jadi macam mana dia layan kawan-kawan dia, macam tu dia layan mak bapak dia. Kalau dia biasa mencarut dengan kawan-kawan dia, dengan mak bapak dia pun mencarut juga. Dia selalu cakap kasar dengan kawan-kawan dia, macam tu lah cara cakap dengan mak bapak dia. Dia tak reti beza. Cara cakap dengan mak ayah dengan cara cakap dengan kawan-kawan, dia tak reti beza. Lebih-lebih lagi dah terkena pemikiran barat, semua manusia sama. Mak bapak pun sama, sama dengan dia, sama dengan kawan-kawan dia, semua sama, semua. Habis. Tak ada adab lah. Adab ni kan meletakkan setiap seseorang pada posisi ni yang betul. Dan yang terakhir, jangan bermusafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Seorang yang nak berangkat, berpergian, ambil restu daripada ibu bapa. Bermusafir, kita nak pergi umrah, maklumkan kepada kedua ibu bapa. Minta restu daripada mereka. Kita ada outstation dekat Jepun, maklumkan pada mak ayah minggu depan nak ke Jepun, tak restu mak ayah. Baik, sampai di situ ada adab dengan ibu bapa. Demikian sedikit sebanyak penerangan berkenaan dengan kedua ibu bapa. Ulama mengatakan, ada riwayat menyebutkan ibu bapa ni, kita pandang wajah mereka dengan pandangan kasih sayang pun sudah dikira sebagai sedekah. Dalam agama kita ada beberapa perkara yang kita pandang saja dah dapat pahala. Yang pertama sekali, ibu bapa, wajah ibu bapa kita pandang.
Siapa yang pandang mak ayah dengan pandangan kasih sayang, dia dapat pahala. Siapa yang pandang mak ayah dia dengan pandangan kehinaan, dengan pandangan takabur, dengan pandangan benci, dia dapat dosa daripada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama ibu bapa, yang kedua Kaabah. Kaabah ni, kita masuk Masjidil Haram, kalau tak buat apa-apa, pandang Kaabah je, pahala berjalan. Malaikat catat ganjaran berterusan, pahala. Sepanjang mana mata kita menatap kepada Kaabah. Ini tempat yang berkat. Bangunan yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandang saja. Walaupun tak berzikir, tak apa, pandang je. Pandang tu je dah ibadah. Pandang pada ibu bapa itu ibadah. Pandang Kaabah itu ibadah. Yang ketiga, ulama kata pandang Al-Quran. Pandang Al-Quran. Walaupun tak sempat baca, pandang je Al-Quran. Di situ dapat keberkatannya, nur, cahaya ibadah. Sebab buka Quran tu, dia satu step untuk seseorang itu ada semangat nak baca Quran. Jadi memandang itu membantu dia. Walaupun mungkin dia tak ada niat nak baca Quran, tapi dah nak pandang tu, dia kena buka Quran. Dan bila dia buka Quran tu, kadang-kadang cahaya terpancar dalam jiwa dia, rasa nak baca jugalah, at least setengah muka pun tak apa. Tu keberkatan memandang. Yang keempat, kata ulama, memandang air yang mengalir. Kerana air yang mengalir ni, dia melahirkan tafakkur, supaya mengalir pemikiran kita, ketenangan tu. Mudah-mudahan jiwa kita terpaut dengan pencipta alam ini, memandang dengan tafakkur. Dan tafakkur itu adalah pintu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di situ, insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan sambung fasal yang kelima, iaitu adab-adab dengan seluruh manusia. Bezanya manusia dengan ibu bapa. Walaupun ibu bapa pun manusia juga, tapi tak boleh samakan dengan orang lain. Cara layanan kita kepadanya, cara kita berinteraksi dengan ibu bapa, cara kita menyikapi masalah yang berlaku antara ibu bapa, tak boleh kita samakan dengan cara kita menyikapi manusia-manusia yang lain. Ibu bapa Allah Ta'ala pilih untuk kita, dan itu ujian untuk kita, untuk sama ada kita berbakti kepada mereka ataupun tidak, ataupun kita menderhakai mereka ataupun tidak. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita menjadi insan yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita menjadi anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Mudah-mudahan kita tersenarai daripada kalangan anak-anak yang bergaul dengan baik kepada ibu bapa. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.